Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'alika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'd. Sidang jemaah mati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada semua yang bagi salam. Alhamdulillah. Semua alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT dengan sebenar-benar kesyukuran yang kita hadirkan dari hati kita ini. Hati yang benar-benar mengenal Allah SWT, hati yang benar-benar merasakan akan banyaknya nikmat kurniaan Allah SWT kepada kita hari ini. Dari sebesar-besar nikmat hinggalah sekecil-kecil nikmat. Apakah nikmat yang besar sedang mata Allah SWT? Nikmat yang besar ni bukanlah nikmat kita bebas daripada PKP yang mana perintah kawalan pergerakan tu. Adapun nikmat yang besar tu adalah nikmat kita bebas berkawalan, yang mana kita hari ini nikmat PKP. P tu adalah perintah kawalan perasaan, kita bebas daripada perasaan tu. Itulah nikmat yang sebesar, yang ini menundukkan hawa nafsu. Yang mana bebas kita daripada tunduk daripada dicengkaman nafsu ni, yang mana nafsu inilah yang menyebabkan kita banyak tersekat untuk kita beribadat. Sebenarnya nafsu amarah, nafsu lawamah. Nafsu amarah, nafsu lawamah ni sangat menyekat kita untuk beribadat kepada Allah SWT, sehingga kan kita kena berusaha untuk kawal perasaan itu sehingga kita bebas daripada nafsu amarah dan nafsu lawamah sehinggalah kita mencapai tahap nafsu mutmainnah. Ini nafsu yang tenang. Barulah kita boleh menyahut seruan Allah SWT, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa kita nak ke syurga? Sebab menyahut panggilan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kenapa kita nak masuk syurga ni? Sebab nak menyahut panggilan Allah yang dah berjaya membebaskan diri daripada cengkaman hawa nafsu amarah lawamah. Hari ini kita alhamdulillah tadi daripada perutusan daripada Abah kita, Abah kan dapat gelaran Abah. Ini Perdana Menteri kita, bila sebut dah boleh rentas negeri dah. Kita lega rasa, betul tak? Kita boleh jumpa balik yang mana dah terpisah lama, mungkin yang mak ayah jauh mungkin boleh jumpa balik. Kita rasa satu kegembiraan. Mungkin kita tak boleh gembira total, tapi kita dah boleh rasa sedikit dah kegembiraan tu. Tapi cuba bayangkan kita bebas daripada hawa nafsu, dan kebebasan yang sebenar bagi orang beriman tu bebas daripada ittaqu minan nar, bebas daripada api neraka. Allahu Akbar. Bayangkan kita dapat seruan untuk mendapat satu endorsement pada Allah SWT bahawa kita bebas daripada api neraka. Allah, itulah satu kejayaan cukup besar. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Khair, alhamdulillah bersiaran lagi kita pada malam ni dalam siri kuliah pengajian online. Alhamdulillah
Terima kasih kepada semua yang dah bersiaran pada malam ni bersama dengan saya, insya-Allah. Bantu dulu sebarkan macam biasa, sebarkan pengajian ini, insya-Allah. Mudah-mudahan lebih ramai lagi yang akan dapat manfaat dan fadilat daripada pengajian kita pada malam yang penuh barakah, insya-Allah. Dan kita masih lagi membincangkan dalam syarah kitab Hakikat Kehidupan, insya-Allah. Membincangkan kitab syarah Hakikat Kehidupan ini, dan kita akan masuk dalam perbahasan tujuan hidup untuk mati. Tujuan hidup untuk mati. Kadang-kadang orang cari cara, ustaz, apa tujuan saya hidup ni? Niaga untuk hidup, bisnes untuk hidup, tapi tak boleh hidup pun. Soalannya, hidup tu untuk apa? Ni kita kena jawab, hidup untuk apa? Sidang jemaah mata Allah SWT. Terima kasih yang dah share, alhamdulillah. Terima kasih yang dah share, alhamdulillah. Yang belum share tu, tekan butang share tu. Tekan butang share tu. Bagi ramai yang boleh dapat manfaat dan fadilat daripada apa yang kita bincangkan. Baik, kita berhenti kat muka surat 28. Yang mana ada kitab muka surat 28. Dan muka surat 22 bagi edisi yang sebelumnya. Edisi yang lama, muka surat 22. Nah, please share. Terima kasih Ustaz Muris, Ustaz Muhammad. Terima kasih. Baik. Kenapa boleh keluar tajuk tujuan hidup untuk mati ni? Kerana tujuan hidup ni apabila kita kaitkan balik dengan SOP kehidupan. SOP kehidupan, sedang jemaah mata Allah SWT. Semalam kita dah sentuh kan? Sentuh tentang bagaimana yang dikatakan, kita dah sentuh tentang menyusun kembali. Kita masih dalam tajuk menyingkapi kehidupan yang benar. Menyingkapi kehidupan yang benar. Kita dah renung, kita dah merungkai tentang realiti permasalahan kehidupan kita. Yang ini realiti sebenarnya akhir zaman ni, inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Harta itu fitnah. Semua umat ada fitnah, dan Nabi kata inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Harta. Dan kita dah sentuh bab hakikat dunia dan seisinya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu hiasan yang menipu, kehidupan yang menipu. Dan kita dah masuk pada perbincangan tentang bagaimana nak menyingkapi kehidupan yang sebenar. Sebab bila sebut kehidupan, dia ada kehidupan yang benar, ada kehidupan yang batil. Dia tidak boleh tergantung pada kehidupan saja. Sebab kehidupan ni ada dua. Kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Sedangkan kehidupan dunia yang kita berada di dunia sekarang ini, Allah kata, وَمَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. وَمَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Kita berada di mana sekarang? Sedang Imam Mata Allah. Dunia lah. Kalau ada ke akhirat, jenuh dah pada masyarakat, tak silap kita ni. Dan kita masih di dunia. Dan dunia ni Allah kata mata'ul ghurur. Kesenangan yang menipu, perhiasan yang menipu. Kalau ada isteri, isteri menipu. Kalau suami, suami menipu. Anak menipu, harta menipu, duit menipu. Semuanya penipu. Allahu Akbar. Dah Ustaz, kalau semua menipu, apa lagi nak dibuat ni Ustaz? Kalau semua menipu. Sebab itu kita kena cari yang benar. Inilah tugas kita. Tugas kita lah untuk mencari kebenaran. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang beriman itu mesti dia akan beramal soleh dan berpesan-pesan kepada kebenaran. Mencari kebenaran, itulah tujuan kehidupan kita. Dan bila kita kaitkan bahawa hidup untuk mati. Sebab bila kata hidup, ini palsu. Yang benar apa Ustaz? Mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang mati itulah yang benar. Hidup ni palsu. Sebab tu kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, sesungguhnya manusia ni tidur. Saat lagi dia akan bangun. Time bila? Time dia mati. Itulah dia bangun balik. Sekarang tidur. Tidur sedang mata Allah SWT. Semua penipu. Betul tu Puan Syahwati. Semua penipu. Tak payahlah kata abang penipu. Tak payah. Laki dan perempuan isteri pun sama 2 kali 5. Awak pun penipu. Sama. Jadi dunia penipu, jangan tertipu. Jangan tertipu, tertipah. Jangan. Siapa yang tertipu, sakit hati dia. Orang yang tertipu sakit hati. Kalau dia tak nak belajar erti dunia ni penipu, dia kena belajar dengan dunia tu sendiri. Apabila dunia tu menipu dia. Ramai kadang-kadang kita jumpa, saya kena tipu Ustaz. Dah. Isteri saya tipu saya Ustaz. Dah, memanglah itu. Suami saya tipu saya. Memang, siapa suruh percaya?
Siapa suruh percaya pada dunia? Siapa suruh percaya pada suami? Siapa ada orang mengajar jangan percaya sangat suami tak boleh pakai, kena percaya 80%, 20% kena simpan? Saya cakap dalil mana pakai tu? Kalau saya kata jangan percaya langsung. Jangan percaya langsung. Habis kalau tak percaya Ustaz, takkan kita nak buat curiga je kat manusia ni? Sebab itu kena alihkan kepercayaan tu pada yang benar dulu. Letakkan kepercayaan pada Allah. Itulah wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Kecuali orang yang beriman. Orang beriman ni yang memperbetulkan ataupun memperbaiki ataupun memperelokkan balik kepercayaannya berdasarkan keyakinan yang sebenar. Itulah amantu billah. Beriman kepada Allah. Sebab tu dalam perbahasan kita ni sedang jemaah mata Allah SWT, kita nak menyusun balik kehidupan bersandarkan kepada keimanan. Berapa banyak hari ni kita sebut saja Islam tapi tidak beriman sebenarnya. Allahu Akbar. Tapi bila nak tahu orang tu beriman tidak? Di saat diuji. Ujian tu terdiri daripada apa? Susah dan senang. Mungkin ada setengah itu di saat susah dia boleh ingat Allah, tapi di saat senang dia lupa Allah. Ada ketika di saat senang dia ingat mungkin Allah, dia saat susah dia lupa Allah. Kita nak dua-dua dia kena ingat Allah. Susah pun dia ingat Allah, senang dia ingat Allah. Maka keimanan itu teruji dalam kehidupan. Orang beriman itu dilihat dalam kehidupan. Dalam kehidupan dia itulah akan nampak dia orang beriman atau tidak. Itulah orang beriman. Memperelokkan keyakinan kita. Kita panggil tajdid, memperbaiki, memperbarui kalimatut thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Maka sebab dengan itu, kalau kita lihat dalam surah Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Jadi bila kita nak belajar tentang SOP kehidupan, dipanggil bahasa Jawa Standard Operation Procedure. Itu bahasa Jawa kata. SOP kehidupan itu adalah kembali kepada akhlak. Bila kita nak kembalikan balik perbincangan kita mengikut kaifiat yang sebenar, maka mestilah bermula dengan kebenaran. Sebab akhlak itu dimulai dengan siddiq, benar. Ini kita akan bahas pada tajuk yang lain tentang apa itu siddiq saja. Setelah kita perbahaskan tajuk malam ni dulu. Yang ni tujuan hidup untuk mati dan menyingkapi kehidupan sebenar. Baru kita akan masuk siddiq. Adapun kita dah mula membincangkan kaedah sebenar untuk perbahasan yang mengikut landasan yang benar. Itulah bermula hidup dengan mencari kebenaran. Yang benar itu mati. Kalau tanya hari ni, apa yang benar Ustaz? Mati itu benar. Mati itu pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Hidup belum tentu. Sekarang berapa ramai tertukar. Hidup ni pasti, mati belum tentu. Berat kalau macam tu. Berat sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi kita kena tukar. Hidup itu pasti, mati itu pasti, hidup belum tentu. Sebab Allah kata kullu nafsin za'iqatul maut. Dan hari ini kita dah nampak depan mata janji Allah tu pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Apa janji Allah? Ramai tak mati. Ramai dah. Berapa ramai dah meninggalkan kita. Terutama Allah uji dengan COVID-19 ni. Allahu Akbar. Subhanallah, Masya Allah. Allah uji dengan satu penyakit yang masih belum lagi jumpa. Mudah-mudahan barakallah, barakah atas nama Allah, Allah turunkan vaksin ataupun penyembuhannya. Mungkin Allah izinkan ilham oleh seseorang itu untuk keluar vaksin. Sekarang masih tengah berempah pulah mencari vaksin. Adapun dah mula menurun. Nyawa ramai. Allah tarik berapa? 300,000 lebih. Kalau ikut dia punya wallahu alam. Dalam satu dunia punya database. Satu dunia tu bukan kecil. Bukan kecil punya. Jadi pasti tak mati? Pasti. Soalannya, kalau mati tu pasti apa kita buat? Kita nak bersedih? Anda ingat saya ada masa untuk sakit kepala? Iklan Panadol. Anda ingat ada masa sakit untuk sakit kepala ke? Ada masa ke tak sakit kepala? Janji Allah. Bila kata mati, buat persiapan. Sebab tu kita sebenarnya orang beriman bukan buat persiapan untuk hidup. Kita buat persiapan untuk mati. Maka jelas
apabila kita berbicara soal mati, muka surat 28, perenggan yang atas, bawah daripada suratul Al-Mulk ayat 2. Kalau kita lihat, kata Allah SWT jelas apabila kita berbicara soal mati, maka yang hendak dilihat adalah sebuah kehidupan, yakni kehidupan yang bersandarkan kebaikan. Jadi apa yang kita bawa? Apa yang kita bawa? Itulah Allah kata surah Al-Mulk tadi. Ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Baik kita lihat, kalau kita tengok gambar rajahnya, kita buat gambar rajahnya. Mari kita lihat. Bila kata tujuan hidup untuk mati, okey. Bila kata tujuan hidup itu untuk mati, maka yang nak dibincangkan itu adalah soal kebaikan. Kebaikan. Ya, ini amal yang terbaik. Bukan kita nak memikirkan apa yang kita nak kumpul atau apa je. Ni kadang-kadang kita fikir untuk hidup. Untuk hidup tapi tak buat baik. Tapi kalau kita fikir untuk mati, dia akan fikir kebaikan. Dan kebaikan ni satu suruhan sebenarnya Muhammad Allah SWT. Satu suruhan. Dan mati ni tujuan kita. Baik, tengah ejah Ustaz. Tak nampak. Tengah ngejah. Baik. Okey. Alright. InsyaAllah. Okey. Baik. Baik, maka kalau kita lihat, kalau kita lihat senyuman mata Allah SWT, semalam kita dah sentuh. Mari kita take note. Okey. Bila kata hidup untuk mati, adakah kita akan jadi orang yang lemah semangat, give up? Hati-hati. Ini saya kena take note di sini. Jangan belajar mati dengan orang yang putus asa. Orang mati yang dah kecewa itu satu perkara yang salah sebenarnya mata Allah SWT. Mati ni kita kena belajar dengan orang yang benar-benar ada hala tuju yang jelas. Siapa dia? Orang yang benar-benar beriman. Kita boleh belajar mati dengan para syuhada. Bagaimana mereka berperang untuk mati. Adakah mereka lemah semangat? Tidak. Jadi kalau kita lihat hidup untuk mati, jadi hidup kita ni ada harta, ada masa, maka mati ni membawa kepada pahala. Pahala ni perkara yang gembira. Jadi bagaimana tiba-tiba kita kait dengan mati sedih? Bermakna tak ada pahala lah. Allahu Akbar. Ini cerita macam confident, Ustaz. Bukan confident dari sudut diri, tetapi kita yakin pada suruhan Allah. Orang yang hidupnya fokus untuk pahala kerana fikirannya, hatinya itu fikir mati, maka sekarang ini kalau kita lihat ni, pahala ni bermaksud dia akan jadi orang yang hidup itu mencari kebaikan, ataupun lebih tepat hidup itu berbuat baik. Berbuat baik lebih tepat, kata af'al, berbuat baik. Allah. Berbuat baik. Ini suruhan, berbuat baik ini suruhan sedang jemaah mata Allah SWT. Suruhan. Dia adalah satu suruhan. Ayyukum ahsanu amala, berbuat baik panggil ahsanu amala. Ahsanu amala. Dan berbuat baik ini bukan kata baik saja, buat yang terbaik. Nampak tidak? Baik, apa istilah yang terbaik? Ahsan ni yang terbaik. Baik, bila kata yang terbaik, suruhan. Jadi kalau kita fokuskan, alihkan hidup, kena faham dulu hidup untuk mati sebenarnya mata Allah SWT.
Bila kata hidup ni ada perbahasan tentang mati, barulah kita faham tentang hidup untuk mati. Dan mati ni berbicara soal berbuat baik. Bukan mati ni bercerita soal kesedihan. Kesedihan ini emosi. Emosi. Memanglah hari ini kalau kita lihat kematian itu diiringi dengan emosi. Kesedihan, menangis. Menangis, berpisah jasad. Berpisah sudah segalanya. Tu dia lagu tu. Okey. Jadi, bila kata berpisah, mati itu sedih. Kesedihan. Kesedihan. Jadi, kita duk faham mati itu kesedihan. Ini adat. Okey. Ini adat. Sina Imam Allah SWT. Adat mati, ini adat. Itu sedih. Sedih. Ini emosi. Emosi lah ni, main perasaan. Tapi hari ni, kita jangan fokus dekat mati emosi ini. Sebab tu kita tak nak kupas tentang mati. Adat. Tapi kalau kita alihkan kepada ibadah, mati itu satu kegembiraan. Allahu Akbar. Ini cerita bab ni yang kadang-kadang tak masuk akal tu kadang-kadang ni. Sebab orang yang masih duduk pada perasaan dia takkan boleh terima statement ni. Mati itu satu kegembiraan. Dia kalau duduk pada emosi masih dia akan faham mati itu sedih. Sebab apa kegembiraan? Sebab mati itu bicara soal amalan. Amalan baik. Ini bicara soal pahala. Ini kalau kita lihat sebab transaction mati ni adalah untuk pergi pada satu alam yang lebih kekal, alam yang kekal. Ya, ni syurga. Sebab tu hari ini kita dah dimanipulasi fikiran kita ni, mati dia sedih, mati dia sedih, adat mati sedih, adat mati sedih. Kita dah terperangkap dekat sini, sehingga kan kita tak nak buat persiapan tentang mati, sebab sedih. Sedangkan ibadah itu menciptakan soal mati. Malah dalam perbahasan tentang mutu qabla maut, matikan diri sebelum mati. Memang, kalau kita belajar tentang akidah, tauhid dan tasawuf, memang kena mati. Kalau masih hidup, dia tak akan boleh. Dia tak akan boleh. Amalan itu hidup. Malah kalau dalam perbincangan tasawuf adalah amalan itu hidup. Hidup bila diri ini mati. Nampak tak? Amalan itu mati bila diri ini hidup. Apa maksud dia tu? Nampak? Maknanya kalau amalan tu nak hidup, diri kena mati. Jangan nampak diri, dia panggil. Jangan nampak adanya diri. Bagaimana nak buktikan yang kita dah mati di dunia? Bagaimana nak buktikan yang kita dah mati di dunia ni pada syariat ni, dia kena tandam lah, matilah tu. Panggil doktor buat check up. Maksudnya bagaimana mati di dunia ni, maksudnya sekarang dia bercerita soal kebaikan, Puan Norfa Moza. Dia berbicara soal kebaikan. Dia berbicara soal bagaimana nak menambah amalan. Bicara soal pahala. Bukan bicara soal untuk menambah harta. Menambah lagi apa saja kita panggil apa, legasi kebendaan. Nampak itu? Kalau benar dia dah betul mati kat dunia ni dengan sebenar-benarnya, maknanya mutu qabla maut, yakni dia sudah gembira dengan amalan, dia tidak lagi bersedih dengan dunia. Itu dia. Dia tidak lagi bersedih. La tahzan dipanggil. La tahzan. Tiada lagi bersedih tentang dunia. Tiada sedih tentang dunia. Nampak? Tiada sedih pada dunia dah. Ini satu perbahasan yang mesti kita capai insya-Allah dengan bantuan Allah lah. Bi qudratillah lah, bukan dengan bantuan diri kita. Nampak? Okey, baik. Jadi sekarang ni sebenarnya mata Allah SWT. Amal itu hidup bila diri ini mati. Amal itu mati bila diri ini hidup. Apa maknanya? Bila diri ini hidup, hidup ni nampak dunia.
Bila dia nampak dunia, amalan tu akan mati. Amalan dia tak ada amalan, dia nampak dunia je. Tapi kalau bila diri dia mati, yakni dia nampak Allah, dia nampak kekuasaan Allah, dia nampak suruhan Allah, maka amalan dia akan hidup. Nampak? Amalan dia akan hidup. Jadi soalnya di sini sebenarnya mata Allah SWT. Kalau kita lihat tujuan hidup, jadi sekarang ni persoalan tadi, bila kata tuan puan apa Nora siapa tanya tadi, Nora Morfa tadi, Norfa, ya Allah nama, Allahumma salli ala Muhammad, Norfa Moza. Jadi bagaimana kita nak tahu kita ini mati, ustaz, saya dah nak matikan diri di dunia ini, dengan kita perbetulkan balik tujuan hidup. Itu satu saja, menzahirkan kebaikan. Menzahirkan kebaikan. Ni kita berbetulkan balik. Malam ni kita terus pada bagaimana strategi kita. Jadi ini tujuan ni, qasad. Tujuan ni qasad, niat ni. Ini kalau disebut tujuan, dia akan pergi pada perbahasan tentang niat. Inna amalu binniat. Jadi sebut jadi tujuan hidup itu menzahirkan kebaikan. Nah, ini dia. Kita faham dulu statement ini. Jadi tujuan hidup ni untuk apa, ustaz? Untuk kahwin ke? Untuk ada anak ke? Untuk ada duit ke? Bukan. Tujuan hidup untuk zahirkan kebaikan. Tujuan hidup untuk zahirkan kebaikan. Habis kebaikan tu apa? Ni soalan dia. Faham. Hanya kebaikan saja yang akan bawa balik ke akhirat kelak, dan kebaikan pula hanya ada pada orang benar-benar beriman. Kebaikan ini, hanya kebaikan saja yang akan dibawa balik ke akhirat. Hanya kebaikan saja yang akan dibawa balik ke akhirat, dan orang yang benar-benar beriman saja yang akan bawa balik kebaikan. Nampak? Jadi sebenarnya mata Allah SWT, kena faham dulu statement ini. Yang bawa balik ke akhirat itu kebaikan. Orang yang benar-benar beriman saja yang akan membawa balik kebaikan. Soalannya, adakah kita faham apakah itu kebaikan? Memahami kebaikan. Ni kita ni. Memahami kebaikan. Soalnya sekarang, mari kita fokuskan macam mana nak memahami kebaikan. Kalau kita benar-benar hidup ni untuk mati, maka kita akan berusaha untuk memahami kebaikan yang sebenar-benar. Jika kita gagal memahami tentang kebaikan, maka kita juga akan gagal memahami tentang kehidupan dan soal kematian. Bila kefahaman tentang kebaikan tak sampai, tak tahu. Apa tu kebaikan? Kebaikan, ustaz, tak payahlah. Kita buat baik bukannya orang ni pun. Nampak? Jangan baik sangatlah, ustaz. Kena pijak kepala lagi ada. Nampak? Orang-orang cakap macam tu maknanya dia tak faham kebaikan. Alah, kebaikan kita tolong orang, nampak kebaikan. Ataupun kebaikan yang nampak, alhamdulillah ustaz, saya dapat ni untung ustaz, bisnes dah maju, kebaikan. Nampak dia tak nampak. Dia tak faham kebaikan tu apa. Bila dia tak faham kebaikan, bila dia gagal memahami kebaikan, bermaksud dia gagal memahami soal kehidupan. Soal kehidupan dia akan gagal, dan dia akan gagal soal kematian. Dua kegagalan besar dia akan hadapi. Nampak? Dia akan gagal dua perkara besar. Pertama, soal kehidupan dia akan gagal, soal kematian dia akan gagal. Dan kebaikan bukan kebenaran. Ini saya terus bagi jawapan lah. Duk pening, pusing-pusing orang, tergeliat fikiran tu kan. Kebaikan bukan kebenaran. Nampak? Kebaikan bukan kebendaan.
Jadi hati-hati kalau yang dapat kebendaan. Contoh, dapat suami, dapat isteri. Kebendaan lah ni. Benda ni mana zahir lah, zahir. Dapat duit, dapat anak, dapat pangkat. Ini bukan kebaikan lagi. Ini kebendaan. Ini dunia. Ini kebendaan. Kebaikan itu sebenarnya tak nampak. Ini sifat. Kebaikan tu sifat. Ada yang dapat suami, keburukan Ustaz. Ada dapat isteri, oi, keburukan. Nampak? Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Dapat apa semua yang boleh dikaitkan dengan dunia lah. Ini dah boleh rentas negeri ni, dapat bercuti, dapat rentas negeri. Tu. Oh, ni kebaikan ni. Jangan kita kaitkan kebaikan je. Oh, ada harta, dapat itu, naik pangkat. Dari satu sudut keduniaan memanglah. Dari satu sudut keduniaan memang kita nampak macam baik. Tapi nanti dulu. Kita belum zahirkan lagi apa sebenarnya kebaikan. Okey, baik. Bagaimana nak faham soal kebaikan sebenarnya mata Allah SWT? Bagaimana nak faham kebaikan jika dalam hidup masih penuh dengan kejahatan nafsu? Kebaikan tidak akan mampu dizahirkan selagi apa? Selagi kita dikuasai oleh nafsu kejahatan. Nampak? Kita tak akan faham kebaikan. Nafsu kejahatan ni apa? Nafsu kebendaan. Kejahatan ni nafsu kebendaan. Dia dikuasai oleh anak, dikuasai oleh duit, dikuasai oleh isteri, dikuasai oleh suami, dikuasai oleh pangkat, dikuasai oleh kedudukan, dikuasai. Asal saja hidup dia dikuasai oleh kebendaan, yang ini membawa kepada nafsu kejahatan. Jadi maknanya kebaikan tidak mampu dizahirkan selagi dikuasai oleh nafsu kejahatan. Maka sebenarnya mata Allah SWT, apabila pada diri sudah ada nafsu, maka terhijablah diri. Jadi kebaikan, sebab itu sebenarnya mata Allah SWT, bila sebut soal kebaikan, jangan ingat semua orang boleh buat baik. Jangan ingat. Sebab kebaikan ni satu perkara yang mahal. Sebab dia nak bawa ke syurga. Yang mahal sebab dia akan pergi ke syurga. Jadi, selagi mana dia ada nafsu, selagi mana dia kebaikan ini terhijab dengan nafsu, dia masih ada kaitan dengan nafsu, maka dia akan terhalang untuk berbuat kebaikan. Habis yang dia buat itu kebendaan. Kalau macam tu orang non-Muslim senang lah. Oh, baiknya dia Ustaz, nanti dulu. Kebaikan bukan kebendaan. Itu soalan dia. Tak semua orang boleh buat baik. Tak semua orang boleh dapat kebaikan. Sebab kebaikan tu mahal. Mahal. Bila mahal tak boleh dibeli. Tidak boleh dibeli. Jadi sebenarnya mata Allah SWT, maka di sini kalau kita lihat, kebaikan itu, kenapa mahal? Kerana tempatnya itu, dia akan menuju ke syurga, dan kebaikan itu diletakkan di dalam kolbu. Kenapa tak semua orang boleh buat baik? Sebab kebaikan itu berada di dalam kolbu, atau di dalam jiwa. Dan itulah jiwa orang yang beriman kepada Allah. Jiwa yang macam mana? Jiwa orang yang beriman saja kepada Allah. Maka beriman inilah menjadi indikator untuk orang ni bercerita soal kebaikan. Selagi mana dia belum cerita tentang Allah, hatinya belum sempurna keimanannya,
maka dia tidak akan berbicara soal kebaikan. Dia tidak akan berbicara soal kebaikan. Tu dia sidangnya mata Allah SWT. Dalam muka surat seterusnya, dalam surat 29, kalau kita lihat, alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang baru menonton pada malam yang penuh barakah ni. Terima kasih. Dah bantu lagi sharekan, bantu lagi biar ramai lagi yang dapat manfaat perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Benar, nak buat baik pun kena belajar, Tuan Rizwan. Sebab baik ni bukan semua orang nampak. Kalau tak diajar, tak jadi. Kita ingat, pandai-pandai lah kamu, pandai-pandainya tu jadi mandai-mandai tu. Bila kata pandai-pandai tu jadi mandai-mandai tu. Nampak? Baik, jadi pertama yang kita kena faham, kebaikan itu di jiwa. Bila kata di jiwa, di kolbu, maka kalau kita lihat, kebaikan tu hanya ada pada orang beriman. Sebab apa? Dia akan melihat. Sebab dia kena melihat. Orang beriman dia ashadu. Allah. Ashadu. Aku melihat, aku bersaksi. Bagaimana? Bila kata aku bersaksi ni mesti melihat. Melihat apa? Melihat kebaikan. Ini kadang-kadang ni dinamakan buta ni. Betul ke kita boleh melihat kebaikan? Sebab kebaikan ini milik Allah, bukan milik kita. Dan bila kata kebaikan milik Allah, yang dianugerah kepada jiwa-jiwa yang sempurna dan suci, iaitu jiwa yang mengenal Allah. Jiwa yang mengenal Allah. Kalau jiwa kotor tak dapatlah, Puan Azizah. Sebab tu kotor tu dengan apa kotor? Ni ada bawah lagi tu bincang lagi. Kenapa boleh jadi kotor? Benar, Puan Elfitra Amir melihat dengan iman. Tuan Hazim Cik Hussein melihat dengan iman, bukan melihat dengan mata. Kebaikan tidak nampak dengan mata. Kebaikan tidak nampak dengan mata kepala semata-mata, Tuan Hazim. Sebab itulah melihat dengan kebaikan. Apa dia melihat dengan kebaikan? Kita akan masuklah perbincangan dengan nama Allah. Nampak tidak? Itulah melihat dengan mata hati. Tapi kalau hati terhijab dengan dunia, bagaimana kita nak melihat kebaikan? Kebaikan itulah merupakan akhlak. Kebaikan itu milik Allah. Asmaul Husna. Nama-nama kebaikan. Nampak? Nama-nama yang terpuji. Nama-nama kebaikan. Asmaul Husna. Sebab husna itu adalah kebaikan. Berapa ramai ini merasakan kebaikan dari diri dia? Itu masalah, ya Allah. Perasaan baik pula tu. Dah lah tak buat baik, perasaan baik. Mengaku baik pula tu. Perasaan baik, dia duk perasaan baik. Perasaan baik, bila orang melihat dengan emosi, perasaan baik. Mengaku baik. Dan dia tak berbuat baik pun. Dia tak berbuat baik pun. Dia lebih pada perasaan baik, mengaku baik. Inilah dia. Dia. Kadang mata terhijab dengan dunia. Benar, Islam di hati. Bukan kadang-kadang itulah yang membuat kita terhijab. Maka di sinilah
akhlak. Perbincangan tentang akhlak. Akhlak ni berbicara soal kebaikan. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Akhlak tu berbicara soal kebaikan. Kebaikan yang mana disuruh oleh Allah. Disuruh oleh Allah. Bukan yang mana-mandai kita nak buat baik. Bukan mana-mandai kita nak pegang tangan isteri kita. Biar mulut jahat tapi hati baik, ayat popular. Ini yang ayat yang salah tu Cik Mahya. Dia tak ada mulut jahat, hati baik. Kalau hati baik, mulut baik. Kalau hati jahat, mulut jahat. Saya ni tak suka simpan-simpan Ustaz. Kalau cakap memang outspoken sikit. Bukan outspoken lagi, out of stock orang macam tu. Memang tak boleh pakai. Tapi tak buat baik. Sebab tu kita akan jadi frust dengan kebaikan. Musibat ataupun azab akhir zaman ni, berapa ramai orang yang tak yakin dengan kebaikan. Siapa yang tak yakin dengan kebaikan bermakna dia tak yakin dengan Allah. Sebab kebaikan tu milik Allah. Akhlak kebaikan yang disuruh oleh Allah. Ingat, disuruh oleh Allah. Kebaikan itu adalah suruhan. Allah suruh kita. Nampak? Akhirnya yang akan dibawa balik kembali setelah mati itu adalah jiwa yang sudah mengenal Allah. Jadi sekarang ni, bagaimana nak faham kebaikan disuruh oleh Allah tanpa mengenal. Sebab tu kena mengenal Allah. Sebab tu dia kena mengenal Allah. Maka orang yang mengenal Allah itu sifatnya adalah, tanda-tandanya adalah terpancarlah cahaya. Tadi kata mulut baik, mulut ini, ni dia. Bukan outspoken, out of stock. Betul tu, Islam di hati. Dah tak ada outspoken dah. Out of stock. Orang yang mengenal Allah, orang yang mengenal tentang akhlak, mengenal kebaikan, apa cirinya itu adalah terpancarlah cahaya, terpancarlah cahaya-cahaya kebaikan. Cahaya-cahaya kebaikan. Itulah dia yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terpancarlah cahaya-cahaya kebaikan daripada seluruh anggota tubuh badannya, percakapannya, berkata-kata baik. Sebab tu Nabi kata, Ustaz buat baik tapi tak kenal Allah macam mana? Takut kebaikan itu sia-sia Muhammad Niziman. Sebab itulah orang non-Muslim, orang yang bukan Islam, itu dia buat baik tapi dia tak kenal siapa yang baik sebenarnya. Jadi kita bimbang-bimbang, orang yang buat baik tapi tak kenal Allah, maka dia akan perasan baik. Jadi rosaklah amalan itu. Percakapannya baik, dia tak akan mengungkit-ungkit. Kalau orang yang buat baik tapi tak kenal Allah, ketika Allah uji dia, sekarang dia mengungkit, habis lebur amalan dia. Berkata yang baik-baik kerana percakapan akan menggambarkan hati. Percakapannya baik. Berkata baik, falakul khair aw liyasmut, kata Nabi SAW. Nak buat baik kena pilih-pilih. Nak buat baik itu suruhan Puan Nur Hashimah. Jadi bagaimana nak buat baik boleh kena pilih-pilih? Kena disuruh boleh pilih-pilih ke? Kalau kata Allah kata suruh sayang, boleh pilih-pilih ke nak sayang? Saya nak sayang isteri pertama je, isteri kedua tak nak. Kan? Jadilah boleh memilih-milih pula. Saya seksi pun tapi saya baik. Itu perasaan baik Tuan Abdul Wafi. Itu bukan seksi, saya seksa dia panggil. Jadi orang yang baik itu orang yang faham suruhan Allah. Bukannya dia itu perasaan baik. Tulis yang baik, percakapan yang baik, itulah Nabi SAW. Tak buat baik, jadi bagaimana nak membuat kebaikan? Benar. Ujung-ujung dia penat. Saya dah puas buat baik Ustaz dengan suami saya, tapi semua tak dihargai. Itu perasaan baik. Saya buat baik tapi kena tipu Ustaz, saya kecewa. Itu perasaan baik, mengaku baik. Sebab tu Allah uji kecewa.
Saya kena tikam belakang ustaz, tikam belakang, tikam depan, tikam atas, tikam bawah. Tu perasaan baik. Kenapa ustaz saya buat baik, saya tidak dihargai? Sebab yang baik tu bukan kamu. Kamu perasan je baik. Oh ya ke? Ramai orang dia ingat baik untuk dihargai. Bila jadi baik untuk dihargai. Bagaimana nak dihargai sedangkan baik itu bukan kita? Baik bukan kita. Baik itu Allah. Sebab tu buat baik jangan minta dihargai. Baik husna, husna, hasana, hasana. Itu perkataan diambil daripada nama-nama Asmaul Husna. Ya Allahu Akbar. Senang. Kalau siapa yang Allah izinkan dia tak terikat dengan kebaikan ni, Allah lega. Ada yang mengatakan semua agama mengajar kebaikan. Betul ke Ustaz? Tidak. Tuan Akram tidak. Tidak semua agama mengajar kebaikan. Sebab mengajar kebaikan itu mesti berbalik kepada Allah. Mengenal Allah. Kalau moral dia, mengajar berbuat baik ya. Tapi mengajar kebaikan, contoh kita malam ni. Ni mengajar kebaikan. Ada agama lain mengajar macam ni? Nak mengenal husna, nak mengenal hasanah, nak mengenal Allah. Tak ada. Agama lain tak mengajar kebaikan. Agama lain mungkin mengajar moral ataupun dipanggil adat. Adat manusia ni ataupun sunnatullah, hebatnya Allah Ta'ala, walaupun orang tu tak kenal Allah, Allah akan buat orang tu nak buat baik. Hebat Allah Ta'ala. Contohlah, saya bagi contoh, dia kerja dekat company, satu company, saya bagi contoh. Bagus soalan tu. Contoh ya. Contoh. Company, saya ambil company cleaning lah, cleaning. Cleaning, servis Berhad. Oh boy, besar ni. Baik, adalah pekerja, ada dalam 5,000 pekerja. 5,000 pekerja ni, cleaning servis Berhad ni, public listed company ni, cuci-cuci sampai mati nama company dia. Cuci-cuci sampai mati. Tu dia company dia. Okey. Jadi dia ada owner. Owner ni, 5,000 pekerja ni, tak semua boleh jumpa owner ni. Tak kenal pun kadang-kadang. Dia masuk kerja, owner tak turun pun. Tetapi kerana dia bekerja dengan company cuci-cuci sampai mati cleaning services Berhad, maka nak tak nak, dia kena jadi pekerja yang pembersih. Dia kena jadi pekerja pembersih. Walaupun bukan dia yang bersih tu, dia bekerja je. Saya membersihkan, nampak tak? Bila kita bertuhankan Allah yang maha baik, dia kenal ke tak kenal, dia tetap akan buat baik. Sebab Allah tu maha baik. Allah tu maha baik. Nampak tidak? Jadi, puas nak buat baik tapi tak baik-baik Ustaz. Sebab dia dok nampak baik dekat diri. Kan saya kata, baik bukan pada diri. Baik bukan kita. Kita force diri kita baik pada diri. Salah. Baik itu pada jiwa. Jiwanya mengenal Allah. Bila jiwa mengenal Allah, barulah Allah bantu kita buat baik. Kalau jiwa tak mengenal Allah, dia akan stres buat baik. Sebab baik bukan kita. Baik itu Allah. Ni. Baik bukan kita. Baik itu Allah. Sebab tu orang beriman, dia tak stres. Dia buat baik, orang tak terima kasih. Siap orang maki lagi ada. Contoh malam ni, sila maki. Ada sekali tu saya cerita pasal bab kebaikan. Habis ustaz ni, tak nak kebaikan ke? Nak dikeji ke? Sila kejilah, tak masalah. Kalau nak tulis ustaz nak maki saya, silalah. Tak masalah pun. Dan itu hakikat diri kita. Hakikat diri itu hina. Kenapa nak rasa mulia pula? Kita mencari kebaikan pada diri, cari kebaikan pada benda, cari kebaikan. Kita salah cari kebaikan. Salah mencari kebaikan. Kita salah mencari kebaikan. Sebab tak mengenal. Bila salah mencari, sebab tu dia tak mengenal ni. Salah mencari kebaikan sebab dia tak mengenal. Dia tak mengenal. Bila dia salah mencari kebaikan, dia tak mengenal, bermaksud dia akan pergi kepada kebendaan. Cari kebaikan pada suami. Saya jenuh cari kebaikan pada suami saya. Ustaz, tak jumpa-jumpa. Semua macam ahli neraka dia saya jumpa. Dah cari kebaikan pada suami, siapa suruh? Tak jumpa. Saya cari kebaikan pada isteri. Tak jumpa juga. Allahu Akbar. Cari kebaikan pada duit. Ingatkan banyak duit. No. Lepas tu berhutang balik. Bankrupt. Turun. Macam-macam cerita.
Cari kebaikan pada anak. Saya nak ada anak Ustaz. Mudah-mudahan ada kebaikan. Anakku Sazali. La ilaha illallah. Stres. Oh kalau semua baik. Oh suami baik, isteri baik, duit baik, anak baik. Dah lupa daratan pula. Perasaan baik. Jadi sekarang ni sidang jemaah mata Allah SWT, bila salah mencari kebaikan kerana tak mengenal. Bila tak mengenal dari hati, yang tak balik kepada Allah, maka problemlah kehidupan itu. Ustaz cakap tadi siapa suruh percaya? Memang kita bukan suruh percaya pada manusia. Jangan kita menilai kebaikan. Kita kena buat baik saja, Puan Fasilah. Buat baik, jangan judge orang. Tak ada siapa boleh judge siapa. Tak ada siapa-siapa boleh. Melainkan kalau hukum. Kalau pada syariat, kalau contoh dia pakai skirt, ada tentulah berdosa. Tapi Ustaz, jangan jah dia Ustaz. Pakai skirt tu mulia. Siapa kata? Kan buka aurat tu dosa lah. Kalau pada hukum, ni kena faham ni. Bagus soalan Puan Fazilah. Baik buruk ni. Baik buruk. Ini kita bicara soal hati. Adapun hukum dosa ini, syariat tetap berdosa. Kita kena kata dosa lah. Contoh, dia ini kata apa? Buka aurat. Dosa lah. Kalau buka aurat dosa lah. Kita sebutlah dosa. Janganlah hukum dia. Siapa hukum dia? Kita duk hukum pada syariat. Kita bukan hukum pada hati. Yang kita bicara sekarang ni soal hati. Yang kata suami tadi, yang pergi duk letak suami dekat hati tu siapa suruh? Suami di hatikulah suami. Matilah. Sedangkan hati ni tempat percaya. Hati ni tempat yakin. Kalau letak suami dekat hati, pergi percaya pada suami, pergi yakin pada suami. Suami boleh bagi kasih sayang. Suami boleh bagi rezeki. Siapa kata? Tak boleh lah. Salah lah. Yang jelas mencari kebaikan tu, itu dengan mendidik hati untuk kembali pada Allah. Tapi dia solat. Dia solat lah tuan apa ni Islam. Tuan ke puan ke Allah. Yalah Islam di hati. Kan ada yang free hair tapi dia solatlah. Itu solat satu bab, free hair satu bab. Tapi kalau dia free hair itu dosa, dia solat dah tak dosa lah. Dia dah buat suruhan solat. Yang kita cakap ahli neraka dia ni, hati dia hitam busuk, kita hukum dia buat apa. Bab hati jangan kita masuk campur. Tapi bab dosa kita tegur lah. Tapi kalau misal kata dia kata yang buruk-buruk dari mulut dia adalah free hair, lepas tu tak solat, tapi mulut dia subhanallah, itu maknanya hatinya bermasalah. Itu ada nas, Nabi kata. Itu ada nas. Jadi sekarang ni sedang jemaah mata Allah SWT, kalau kita nak faham tentang kebaikan, kita contoh, saya ulang lagi sekali. Hati ini tempat duduk kebaikan. Sebab kebaikan ni dari Allah. Okey. Dari Allah. Bila tempat duduk kebaikan, sebab kerja hati ni dia kena percaya, dia kena yakin. Ini kerja hati. Malah yakinlah yang utama. Baik, sekarang ni dunia duduk di luar. Suami di sini. Isunya sekarang, kalau suami ni duduk di hati, apa dia? Suami ni membawa kebaikan di sudut, dialah yang membawa kasih sayang. Ini satu masalah kena dengar ni, sedang jemaah mata Allah SWT. Berapa ramai yang duk faham suami membawa atau pembawa ataupun dari suamilah saya mengenal kasih sayang. Allah. Mengenal kasih sayang. Bila kamu kenal kasih sayang? Sebab bila saya jumpa dengan Abang Leman, Allah, Abang Leman juga jadi dapat nama. Allah mana Allah? Allah.
Suami nak letak ke mana? Biarlah suami dengan suami. Puan Z nak angkut ke mana suami tu? Suami tu biarlah sekarang ni kita letak kat hati tu, maksudnya kita ambil tugas yang sepatutnya Allah yang bagi kasih sayang. Tiba-tiba kita katakan suamilah yang bagi kasih sayang. Ada faham? Ada jelas? Yang bawa kasih sayang itu Allah. Ini poin sekarang kebaikan. Sebab tu payah nak ngajar kebaikan ni. Sebab ada nafsu. Dia nampak suami. Ya Allah. Suami juga nampak nama. Allah mana Allah? Allah. Kenapa tak nak cakap Allah? Itu yang bawa kebaikan. Begitu Allah bagi kasih sayang, suami itu buatlah kerja je. Kita buat kerja macam biasa. Taat je lah buat suruhan. Kahwin, dapat manfaat dari segi duniawi, dari segi keperluan nafsu diri. Nafsu ni maksudnya hanya fitrah manusia yang perlukan kepada sifat-sifat yang Allah dah jadikan dari diri. Clear? Jadi sedar jemaah mata Allah SWT. Kadang keliru sebab nak masuk syurga nak kena taat. Kira kita fokuslah pada suami. Bukan keliru sebab tak tahu. Itu je. Dia tak tahu sebab tu jadi keliru. Bila dah tahu, jangan keliru lah. Bila dah faham, jangan keliru. Sebab tu dalam kelas pengajar hakikat kehidupan ni, dia memang akan pergi pada troubleshooter sebenarnya mata Allah SWT. Kita just tak nak bagi tahu saja. Kita sampaikan, okey, jadilah isteri yang soleha, jadilah suami, ambil kisah, cerita, copy paste cerita. Bukan tak boleh, boleh. Tapi isunya sekarang, adakah kita benar-benar faham apa yang kita nak buat? Jadilah macam ni kadang keliru ni. Sebab nak masuk syurga, nak kena taat. Jadi kita fokus suami. Tapi tak faham, dia panggil usul tak faham. Maka kita nampak macam mana ni Ustaz? Saya nak fokus suami. Sebab tak tahulah tu. Sekarang ni kita fokus kepada kebaikan. Fokus kepada kebaikan. Fokus kepada kebaikan. Fokus kepada kebaikan. Jadi sedang imam mata Allah, suami untuk menzahirkan kasih sayang, benar, bagus. Puan Junaidah benar. Ni tak apa. Ya Tuan Raja Sariza, tak apa, bukan penat. Jangan putus asa. Teruskan insya-Allah, don't worry. Bukan sebab kata saya penat. Saya menegaskan saja. Okey. Saya menegaskan kenyataan bahawa mesti kena faham. Bukankah suami itu adalah atas Ar-Rahman Ar-Rahim? Memanglah. Bukan suami kah? Malah menafikan suami itu zahir kerana Ar-Rahman Ar-Rahim lah Puan Haslina. Jadi nampaklah Allah. Ustaz, ramai yang belum berkahwin tak menjauhi atau fahami tentang kehidupan. Bukan saja belum kahwin, yang nak kahwin pun tak faham-faham bahasa. Tuan cari rezeki. Bukan kata yang belum kahwin, yang nak kahwin pun kelang kelibut juga. Benar Puan Nilam Sari. Penyakit hati ni dibaiki dengan ilmu dan amal yang kita nak faham malam ni. Sidang jemaah mata Allah SWT. Baik. Jadi, mari kita lihat. Kita tengok. Kita lihat perjalanan. Sekarang ni fokus kepada kebaikan. Ulang balik. Lantaran tak berminat untuk belajar tentang hakikat kehidupan. Ya benar. Diingat kehidupan ni boleh tahu dengan begitu agak. Tak apalah Ustaz, kehidupan ni saya belajar lah ilmu yang mana tu nanti pandai lah saya. Tapi akhirnya macam tu juga. Nampak? Akhirnya macam tu juga, ada masalah hati lagi. Baik. Jadi mari kita lihat perjalanan kebaikan. Perenggan bawah itu perjalanan kebaikan. Kita dah bongkarkan tu, marilah kita buat perjalanan untuk memahami kebaikan. Perjalanan kebaikan tu bagaimana? Mari kita lihat perjalanan kebaikan. Baik, fokus pada kebaikan. Baik. Tentang ya benar. Harus cari tahu pada Ustaz tahu, mohon maaf. Benar, betul Tuan Adam Hasan. Baik. Sebab itu Allahumma salli ala Muhammad. Betul. Ya.
Bukan senang nak layak kebaikan, sebab kebaikan mesti kena dengan iman. Alaikum bisidik, alaikum bisidik, fa inna sidik yahdi ilal bir. Alaikum bisidik, hendaklah kamu berkata benar, hendaklah kamu berada dalam kebenaran, baru nampak kebaikan. Selagi mana kita duduk dalam kebatilan, kepalsuan, kita tak akan nampak kebaikan. Jadi perjalanan kebaikan itu, mari kita lihat, perjalanan kebaikan itu bermula dari hati. Baik, perjalanan kebaikan tu bermula dari hati. Sekarang ni mari kita lihat. Mari. Okey, fokus perbincangan kita. Masya Allah Ustaz Ahmad, Alhamdulillah, Barakallah, haza min fadli rabbik. Ini kurniaan Allah Ta'ala, Alhamdulillah. Ini ada juga mungkin, ada juga. Ini kurniaan Allah SWT. Baik. Perjalanan bermula dari hati, iaitu dengan dengan apa? Bermula dari hati. Apa tugas kita? Membersihkan. Apa kita kena buat? Membersihkan. Membersihkan. Apa kita nak bersih? Daripada nafsu. Amarah. Amarah dunia. Ni dia. Kata kunci di sini adalah bila kata bermula dari hati, kita kena bersihkan. Dari hati ni kita kena keluarkan, kita kena bersihkan nafsu amarah dunia ni. Sebab tu kita mulakan perbincangan kita dengan inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Baik, yang mana dunia ni sifatnya bangkai. Ini kata Nabi SAW. Asal mula busuk hati. Ni busuk hati kan. Orang kata busuk hati ni. Busuk hati kamu mah katanya. Kerana dalam hati dia ada bangkai. Kan orang suka perkataan busuknya hati dia. Kerana dalam hati dia ada bangkai. Dalam satu riwayat telah diriwayatkan kepada Rasulullah SAW melihat dalam satu riwayat mafhum hadis Nabi SAW berjalan dalam satu keadaan tu, lalu bagi dia bersabda, tidakkah kamu melihat kambing ini menjadi hina bagi pemiliknya? Maka sahabat kata, orang-orang yang meremehkannya telah melemparkan, kata para sahabat. Tengok Nabi kata, demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, keduniaan itu lebih hina bagi Allah SWT daripada kambing ini bagi pemiliknya. Kalaulah di sisi Allah SWT, muka surat 30. Muka surat 30. Allahumma salli ala Muhammad. Kalaulah kambing itu sebanding nilainya dengan sehelai sayap nyamuk, nescaya orang kafir tidak akan diberi minum darinya. Maknanya, ya Allah, dunia ni dia punya nilai lebih jauh daripada bangkai kambing. Dia punya rate dunia ni, Allah, no value. Sebab tu jangan terkejut kalau orang kafir dapat harta, dapat dunia, dia pun tak solat ustaz, tapi anak menjadi Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kambing yang cacat, benar kambing yang cacat bangkai pula tu. Jadi nak buang dunia dari hati ni dipanggil takhalli, pembersihan hati daripada dunia. Apa kita dunia ni? Semalam kita dah sentuh. Apa kita nak bersihkan? Dimuliakan. Kita nak dimuliakan. Kita nak diutamakan. Utamakan. Kita nak berkuasa. Ni dunia ni, ni sifat-sifat dunia ni. Dia nak dimuliakan, dia nak diutamakan, dia nak berkuasa sedangkan mata Allah SWT. Yang mana dimuliakan ini, diutamakan ini, yang bersifat perhatian. Dia nakkan perhatian.
Dia nakkan pujian. Ni nak kena buang-buang semua ni sini. Inilah bangsa dunia. Dan dunia ni yang ditinggalkan. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Taala. Memang dunia no value, tak ada harga. Bukan tak ada harga, tak ada nilai. Value tu nilai. Bukan kata harga dah, price. No value terus. Nampak? Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Jadi kena faham, bila kata nak cerita tentang kebaikan, kita kena semak diri kita. Ada tak dalam diri kita ni nak sifat yang nak dimuliakan, nak diutamakan, nak berkuasa, nakkan perhatian, nakkan pujian. Ini sifat-sifat mazmumah ni. Ni sifat-sifat mazmumah. Kalau kita listkan sifat-sifatnya adalah hubbud dunia, hubbul mal, syahratut ta'am, hubbud dunia, cinta dunia, syahratut ta'am, sukakan pada makan, hubbul mal, cinta pada harta, ada ujub, ada riak, ada sum'ah, ada takabur. Yang dikatakan nafsu amarah itu ustaz, ya, amarah itu adalah perkara yang mana membawa kepada dosa-dosa yang membawa kepada mungkar, amarah. Mengajak kepada kebendaan, keduniaan, Tuan Nazim. Nafsu amarah. Marah-marah sebab dunia. Tu marah-marah sebab dunia. Sudah pasti Puan Nur Azia Arsyad, inilah ilmunya. Tauhid itu bukan sekadar tulisan. Tauhid itu adalah kefahaman, pegangan. Tauhid itu adalah pegangan. Sebab tu bila kata tauhid, tauhid itu adalah kita nak kembali, kita nak menafikan. Menafikan dunia ni. Kalau tak ada ilmu menafikan sekali lagi, tauhid, melihat pada yang esa. Yang mulia Allah. Yang utama Allah. Yang berkuasa Allah. Yang dipuja Allah. Yang dipuji Allah. Nah, itu tauhid. Nah. Jadi sedangnya mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada malam yang penuh barakah ini, mari kita buat kesimpulan dia. Jadi hati mesti dimulakan dengan kebaikan. Dan kebaikan ini maksudnya adalah terpuji. Dan makna yang terpuji itu adalah segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Di sinilah hati, kerja hati kena buat. Atau ada kata lain, Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inilah dalam hati ni, dia kena ada Alhamdulillah. Tak ada istilah dalam hati, sakit hati. Titik, khalas. Tak ada terasa hati, susah hati. Tak ada. Maksudnya kalau tak ada Alhamdulillah dalam hatinya, innalillah je lah. Terus buat baik meskipun kita belum baik. Puan Ummu Arif terus buat baik. Memang kita takkan baik, perasaan baik. Tak boleh. Kita takkan jadi baik. Apa maksud takkan jadi baik? Sebab baik nama Allah. Itu saya bagi. Sebab nanti kalau dia dah baik, dia tak buat baik pula. Dia kata, saya belum baik.
Bukan belum baik, memang tak baik pun. Sebab tak baiklah kena buat baik. Kita ni memang tak baik. Sebab tak baiklah kena buat baik. Dan itulah tujuan hidup kita, untuk menzahirkan segala yang terpuji. Tujuan hidup kita untuk menzahirkan segala terpuji. Itulah dipanggil akhlak, akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, yang mana menghasilkan hidup yang penuh dengan kebaikan dan mendapat hasil yang terbaik. Boleh ke kena buang dunia, Ustaz? Boleh ke kena buang? Memang kena buang dunia lah. Kalau kita tak kena buang dunia, kita yang kena buang nanti. Buang sifat dia, Puan Azizah Nayan. Buang sifat dunia itu. Okey? Benar Tuan Adam Hassan, lumrah. Sebab tak baiklah kena buat. Hati mesti diisi, dimulakan dengan kebaikan, memuji Allah SWT. Benar. Benar Puan Aisyah Muslimah, benar. Sebab itu kata Nabi SAW dalam satu hadis Nabi pada Nu'man bin Bashir, ala inna fi jasadi mudghah, fa iza salahat salahat jasada kulluh, fa iza fasadat jasada kulluh, ala wahya qalbi. Dalam diri anak Adam itu ada seketul daging. Kalau baik, baiklah dia. Kalau buruk, buruklah dia. Baik dan buruk ini berbalik kepada kenal Allah. Kalau sekiranya hati itu gagal mengenal Allah, maka dia akan jadi buruk, walaupun dia perbuatan nampak baik. Dia tak ada istilah baik sikit, buruk sikit. Dia tak ada. Kan kita dah sentuh dah. Baik campur buruk, dia tak ada. Baik campur buruk, tak ada. Baik sikit, buruk sikit, tak boleh. Dia akan jadi buruk. Ingat, itu dia konsep kita. Dan buruk pun bukan. Sebab Allah kata, dia akan dia akan lebih teruk daripada binatang. Lebih baik, yang mana lebih buruk, lebih teruk daripada binatang. Baik, sidang jemaah mata Allah SWT, kesimpulannya adalah apabila kita mahu memahami akan soal kehidupan, kita buat kesimpulan malam ni. Apa dah? Allah sebelah. Okey. Baik, kesimpulan. Kita buat kesimpulan. Bila nak memahami soal, memahami kehidupan, kita nak memahami kehidupan. Ustaz, saya tak faham lah kehidupan ni, Ustaz. Saya pening lah kehidupan dia. Dah, jangan banyak cerita dah. Pak kalau nak faham kehidupan, faham soal kematian. Ini cara dia. Ini dia punya tarik jalan dia. Baik. Bila nak faham soal kematian, kenapa nak faham soal kematian? Sebab kita faham akan balik bawa kebaikan. Maka, setelah memahami kematian, barulah kita faham benar-benar akan arti kehidupan ni. Bila faham soal kematian, barulah kita akan faham kehidupan yang sebenar tu apa. Apa dia? Itulah berbicara soal kebaikan. Sebab yang dibawa balik itu adalah ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Jadi bila kita dah faham soal kematian, yang pasti itu mati, yang pasti itu mati, yang pasti itu mati, maka yang dibawa mati itu kebaikan, maka kehidupan kita benar-benar nak buat kebaikan tanpa lagi memikirkan soal orang lain. Tak ada dah. Dan kita kena sedar bahawa yang wajib ada dan mesti ada menjadi tumpuan suatu hidup adalah melakukan amal yang terbaik. Itu saja. Ya. Benar Puan Fazilah. Dah tahu Allah punya pemilik seluruh alam kebaikan. Dan nampak, sedar-sedar bila sakit baru nampak Allah. Allahu Akbar. Betul lah tu. Baru nak letak Allah di hadapan bila tersepit. Jadi kita tak nak lagi
dah tersepit baru cari Allah. Sebab Allah itulah sepatutnya tujuan hidup kita. Antal maksudi, engkau lah maksud hidupku sepatutnya. Maksud hidup kita ni adalah ini mengenal Allah Ta'ala dengan melalui jalan kebaikan. Ini kata kunci daripada malam ni. Orang yang mengenal Allah, kalau dia tak buat kebaikan, maka dia tidak mengenal Allah. Kebaikan orang yang sudah kenal Allah, dia akan melakukan amal yang terbaik. Bukanlah seperti mana yang kita faham sebelum ini, memerlukan harta dan dunia untuk bawa balik. Tetapi hanya perkara yang terbaik saja yang akan dibawa balik, yang telah dilakukan sesuatu di dunia. Bukanlah membawa balik dunia. Jadi bukanlah kita nak membawa balik dunia. Okey. Jangan pedulilah soal orang lain. Sekarang ni fokus kepada kebaikan yang mana itu adalah satu suruhan. Kebaikan adalah satu suruhan Allah. Dan kebaikan ni tak ada pun kaitannya dengan kebendaan. Tiada kaitan pun sebenarnya. Tak ada kaitan dengan kebendaan. Maksud tak ada kaitan ni, jangan kita kaitkan, kena ada kebendaan baru boleh buat baik. Tak boleh. Bukan begitu. Benar. Sedang jemaah mata Allah SWT. Maka itulah dinamakan akhlak yang terpuji. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, kesimpulannya adalah baru sungguh-sungguh doa. Betul lah Tuan Raja Sarizal. Dah sakit baru nak rasa tersepit, barulah nak rasa nak menjerit, ya Allah. Itulah dia. Bila senang, semuanya melayang. Habis lupa Allah yang maha penyayang. Dia nampak dia sayanglah duit dia tu, sayanglah isteri dia tu, sayanglah semua benda tu. Lupa Allah yang maha penyayang. Bila isteri dah tak sayang, soal duit dah tak ada, barulah dia akan nampak Allah. Tapi kita tak nak cari Allah dengan keadaan kita terdesak sebenarnya. Jangan cari Allah di saat kita terdesak. Jadi kita akan berhenti di muka 31. Buat translate boleh? Okey. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada malam yang penuh barakah ni, alhamdulillah. Dia semua lagi antri untuk panggilan Allah, ya benar itu. Jadi fokus kepada kebaikan, dia akan jadi wajib. Jadi kehidupan, kesimpulan yang kita nak buat pada malam yang penuh barakah ni, insya-Allah, iaitu memahami tentang soal kehidupan. Kehidupan itu bermahami tentang soal kematian. Soal kematian. Jadi kematian tu sedih ke? Adat memang sedih. Adat memang sedih. Kalau cerita beradat memang sedih. Tapi kita kena alihkan kepada ibadah. Ibadah bukan kesedihan. Ibadah itu satu kegembiraan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Kabarkan berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi bila kait dengan soal kematian, itu kaitannya adalah amal. Jadi bermakna kalau kita masih bersedih hidup ni, bermakna kita tiada amal kebaikan. Kenapa tiada amal kebaikan? Kerana dalam hati kita ada keduniaan. Masih nakkan perhatian, masih nakkan yang diutamakan, masih nakkan dimuliakan, masih nak berkuasa, masih nak dipuji, masih nak dihargai. Allah. Maka dia tidak akan ada kenikmatan di saat berbuat kebaikan. Tapi di saat apabila hidupnya dialihkan kepada kebaikan yang mutlak, iaitu apa? Memuja Allah, memuji Allah, memuliakan Allah, mengutamakan Allah, mengesakan Allah, maka insya-Allah, maka tiada stres lagi dia, hilang tekanan dalam hidup dia. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, kematian adat memang sedih, tapi dalam ibadah jadi kegembiraan, tuan-tuan. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, sebab itulah kata ulama dalam pengajian tasawuf ni, waktu mereka mematikan diri, mutu qabla maut, matikan diri sebelum mati, maka gembiralah dia. Maka itulah tadi tagline ataupun kata-kata hikmah yang kita rungkaikan itu, amalan itu hidup bila ingat mati. Amalan tu akan hidup bila ingat mati. Dan amalan tu akan mati bila kita ingat hidup. Nak buat taat, ingat hidup, apa aku dapat? Isteri nak taat dengan suami, apa aku dapat?
Tapi kalau dia ingat mati, jadi ketaatan itu satu benda yang pasti dia kena buat. Ya, aku nak mati ni. Ada harta, ingat hidup, 2 gunung pun tak cukup. Tapi kalau ingat mati, ya Allah, cukuplah harta ni. Siap fikir lagi, macam banyak lagi tak sedekah. Dia akan jadi lain orang yang ingat mati. Jadi kesimpulan yang saya gunakan untuk perbincangan bab ini, tukar semua perbahasan dunia ni untuk mati. Tukar. Ada yang tanya, Ustaz, macam mana kaedahnya? Macam ni kaedah dia, kesimpulan. Dia pergi praktikal. Jadi lepas pada ni, yang mana ada suami isteri ataupun yang nak kahwin ataupun nak kahwin lagi, tulis macam ni. Kahwin untuk mati. Habis cerita. Cari pasangan mati. Kita bukan kahwin untuk hidup, bukan cari pasangan hidup. Udah-udahlah, sebab tak nampak pun gaya macam nak hidup. Tak boleh nak pergi nampak gaya. Jadi pasangan mati. Jadi pasangan mati sebab masing-masing nak beramal. Pasangan untuk mati masing-masing nak beramal. Tak ada masa dia nak bergaduh. Untuk mati siapa nak bergaduh? Tak ada. Jadi kahwin untuk mati. Niaga untuk mati. Tak ada, nak survival hidup je. Kalau untuk hidup ni, dia sentiasa akan rushing je. Tapi kalau untuk mati, dia akan buat betul-betul. Dia akan bermati-matian buat kerja. Hanya orang yang fikir mati saja dia akan bermati-matian buat kerja. Tak pernah kena erti penat. Kata almarhum Tuan Guru Nak Azin Imam, kata apa? Nak rehat nantilah rehat betul-betul dalam kubur. Habis cerita. Bak kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, kata pula almarhum, kalau nak sedap tidur bangun sekarang. Nampak? Jadi sekarang bukan tempat tidur. Sekarang ni tempat berjaga, tempat kita berpenat-penat untuk akhirat. Nanti kita di akhirat sana, kita bersenang lelang lah kerana kita dah berpenat-penat di dunia. Itu kaedah dia. Meniaga, ni dah PKP keluar ni. Tukar, mana-mana dah ngaji, nak meniaga untuk apa ni? Untuk mati, Ustaz. Luar biasa pengajian kamu ni. Mengaji apa ni? Hakikat kehidupan. Tu dia. Kahwin untuk mati. Ni kenapa kahwin lagi ni? Untuk saham kematian, Ustaz. Seorang isteri bagus dah, dapat 2, dapat lagi bagus. Saham kematian. Nak mati kan? Ini tak digunakan dia untuk kehidupan. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Pasangan mati. Dia tak ada sehidup. Sehidup tak ada. Mungkin ada yang mati dulu. Jadi pasangan semati. Jadi hidup untuk mati, kahwin untuk mati, kerja untuk mati. Bila kerja untuk mati, try lah. Tukar mileage tu. Tipu-tipu claim ke, try. Jadi itu dia. InsyaAllah. Kahwin untuk sama akhirat, pasangan untuk mati. Ya, kahwin untuk mati, meniaga untuk mati. Tengok momentum ni macam mana. Sahabat-sahabat dah buat dah kerja ni. Para sahabat dah buat dah kerja ni. Sebab tu, kalau kita lihat kenapa dipanggil petua ataupun rahsia kenapa umat Islam berperang tak undefeated, tak kalah. Kerana mereka berperang untuk mati. Bukan sebab nak hidup. Tak. Nabi SAW bagi tausiah untuk bagi satu keyakinan kepada para syuhada dan sahabat semua. Yang mana 10 tahun setelah Nabi berhijrah, ingatkan boleh rehat. Ingatkan dah di Mekah dulu kena kecam, kena ancaman, kena dakwah secara sulit. Ingatkan dah boleh rehat. Bila berhijrah je 10 tahun lah Nabi berperang. Bayangkan. Jadi bagaimana semangatnya? Semangat untuk matilah. Kalau fikir hidup, untuk apalah hidup begini? Berperang, tak tahulah hidup kita. Nampak? Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Khair. Jadi cukup setakat itu. Mudah-mudahan ngantuk tidur lah Puan Alia. Sibuk ngantuk pun nak cakap macam tu. Ngantuk tidur. Orang lain pun segar lagi ni. Baik, jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Itu pun lah nak cakap. Allahu Akbar. Politik masih untuk mati kan bagus? Bagus. Semua kaitkan untuk mati. Baik, insyaAllah cukup setakat itu. Kita akan sambung lagi pengajian kita pada siri yang seterusnya pada malam esok, insyaAllah. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ni Allah berkati kita semua, insyaAllah. Dan Allah pilih kita untuk istiqamah kita di jalan ketaatan, insyaAllah. Cukup setakat itu saja. Mudah-mudahan Allah terus istiqamahkan kita untuk taat, insyaAllah. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih Farah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Jom.